Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Sihat? Suara Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang dingin ya. Cuaca dekat luar. Masya Allah, tabarakallah lah ya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita, memberikan satu keberkatan dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Ya, selamat pagi juga Kak Som. Ada sesiapa lagi yang bersama dengan kita pada pagi ini? 2 orang saja. Ya, saya tahu hujan. Saya tahu hujan. Mungkin ramai yang masih lagi berada di atas katil, menikmati cuaca yang begitu Masya Allah tabarakallah lah ya pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah saya pun tak nak mengambil masa yang lama dan saya pun tak boleh nak menunggu ramai orang untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Oh, ada juga di situ yang ketiga teman kita Liza. Liza Aziz, ni bukan adik-beradik Azlina Aziz. Liza Aziz. Salam Ustazah ya, dan kawan-kawan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, baik, saya tak nak ambil masa yang lama ya pada hari ini sebab saya pun kalau boleh nak cepatkan perbincangannya pada pagi ini untuk kita selesaikan hadis kita yang keberapa. Boleh berikan saya jawapan hadis kita yang keberapa pada pagi ini untuk kita selesaikan? Ada jawapannya? Masih lagi mencari? Ya, silakan untuk mencari. Belum buka kitab ke? Ke tengah baring-baring atas katil ni? Tak ada sesiapa nak berikan jawapan di situ. Hari ini kita akan sambung hadis yang keberapa? Hadis yang ke-38. Murka dan redha Allah. Okey, murka dan redha Allah. Baik, kita akan sambung pada di muka surat yang keberapa? Hadis yang ke-38 Ustazah, sambung jalan untuk sampai kepada Allah. Jalan untuk sampai kepada Allah. Okey, terima kasih Kak Som. Liza juga berikan page 364 aja bagi page 364 tadi. Hadis 38 Ustazah, page 338, hadis 38, page 364. Baik, Alhamdulillah, betul lah sebagaimana yang dimaklumkan oleh teman-teman kita melalui ruangan komen di situ. Kita masih lagi berada di hadis kita yang ke-38 bertajuk Murka dan Redha Allah. Pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan hadisnya dan insya-Allah kita akan menyelesaikan perbincangan pada pagi ini, memandangkan kuliah kita pada pagi ini juga merupakan kuliah kita yang terakhir untuk kita pada tahun ini ya, pada bulan ini, bagi memberi laluan kepada kita semua lebih fokus kepada beramal soleh lah di bulan Ramadan. Bukan saya kata belajar ni bukan amal soleh lah, tidak, mungkin ada banyak persediaan-persediaan yang ingin kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini untuk kita lebih mengejar peluang dan ruang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hentikan, kita rehatkan untuk seketika kuliah kita ya. Dan hari ini kuliah yang terakhir, perbincangan yang terakhir, kita akan sambung pada hadis 38, Murka dan Redha Allah, dan kita akan masuk pada muka surat 364. Pada satu subtopik yang disebutkannya di sini iaitu jalan untuk sampai kepada Allah. Masuk kepada perbincangan hadis kita di lafaz ini, sebenarnya kalau saya nak bawa sedikit perbincangan kita pada lafaz hadis yang terdahululah, maksudnya sebelum-sebelum ini yang kita bincangkan selama 2 minggu tak silap saya, kita
menyebutkan ataupun kita membaca hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang keadaan wali Allah. Masih ingat lagi? Saya rasa ingat lagi ya bagi mereka yang mengikuti kuliah kita. Kemudian kita juga membincangkan tentang bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua cara yang diketengahkan dalam perbincangan kita yang lepas, iaitu pertama mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan fardu, iaitu amalan-amalan kita yang wajib seperti solat fardu kita yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kan, membayar zakat. Kemudian kita juga setelah itu disebutkan di dalam hadis kita yang ke-38 ini, Nabi SAW menjelaskan bahawa setelah orang itu dia melaksanakan perkara-perkara yang fardu, dia seterusnya berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Jadi ada dua perkara yang disebutkan pada hadis ini sebelum kita masuk kepada lafaz yang akan kita bincangkan. Jadi subtopik bagi lafaz ini, ya, diletakkan dalam kitab kita ialah jalan untuk sampai kepada Allah. Maksudnya amalan-amalan yang kita lakukan supaya kita dapat rasa dekat kepada Allah. Sebenarnya sudah bincangkan. Bagi saya terbaik kalau perbincangan bagi lafaz hadis ini dia lebih sebenarnya memfokuskan kepada ganjaran. Ganjaran setelah kita berusaha sampai untuk menyampaikan diri kita kepada Allah, iaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu tadi. Jadi setelah kita bincangkan tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang fardu, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang sunat, ya, apa yang kita peroleh setelah itu ialah kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dalam lafaz hadis kita pada pagi ini, dalam hadis ini sebuah hadis qudsi yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis ini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maaf saya tertinggal di ruangan skrin kita ni. Saya tertinggal perkataan biha pada lafaz setelah yamshi itu. Wa rijlahu allati yamshi biha. Maksudnya, apabila aku mencintainya, iaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang hamba yang mana dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan fardu dan juga amalan sunnah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, Allah katakan kepada orang, iaitu Allah katakan kepada hambanya, jika sekiranya aku telah mencintai dia dengan perbuatan-perbuatan amalan fardu dan juga amalan sunnah itu, Allah kata apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka akulah yang akan melindungi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Pandangannya yang dia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Tangannya yang dia mengerjakan sesuatu dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan juga kakinya yang dia berjalan dengannya. Dalam kitab kita dijelaskan bahawa aku membimbing. Itu Allah Subhanahu Wa Taala akan guide kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita, bimbing kita, lindungi kita pada sudut tingkah laku kita keseluruhannya. Itu maksudnya.
telinga yang kita gunakan untuk mendengar, ya, mata kita yang kita gunakan untuk melihat, tangan kita yang kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu, bahkan kaki kita yang kita gunakan untuk melangkah. Kesemua anggota tubuh badan kita ini yang kita gunakan untuk kita lakukan sesuatu, maka di situ ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya ini? Bila kita rujuk pada muka surat 365, dijelaskan kepada kita bahawa maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hadis kursi ini, maksudnya ialah bahawasanya siapa yang bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa-apa yang fardu, lalu diikuti dengan amal-amal yang sunnah, nescaya itu akan mendekatkannya kepadanya, iaitu kepada Allah, dan menaikkan darjatnya dari darjat iman kepada darjat ihsan, sehingga dia beribadah kepada Allah dengan hadir, iaitu dengan sentiasa dia itu ada di tempat itu, dan merasa selalu bersamanya seakan-akan dia melihatnya, sehingga hatinya dipenuhi dengan makrifat kepada Allah Ta'ala kerana kecintaannya kepadanya, pengagungan rasa takut dan segan kepadanya, memuliakannya, merasa tenang dengannya serta senantiasa rindu kepadanya, sehingga makrifat yang ada dalam hatinya dapat disaksikan olehnya dengan mata hatinya. Jadi kita lihat begini muslimah. Di dalam hadis ini ingin menjelaskan kepada kita tentang ganjaran orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada minggu-minggu yang lepas. Kita bincangkan ya tentang orang yang berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan amalan-amalan yang fardu. Kita juga jelaskan, kita bincangkan dan kita jelaskan tentang orang yang mana mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Itu baru saja kita bincangkan pada minggu lepas. Apa yang kita bincangkan tentang amalan sunnah, antara perkara yang saya fokuskan, masih ingat lagi? Ada sesiapa yang ingin berikan jawapannya di ruangan komen, silakan. Kita bincangkan tentang satu amalan sunnah yang saya tekankan pada minggu lepas dalam perbincangan kita. Apakah ia? Masih ingat lagi? Ni baru minggu lepas ni. Kalau lupa tak tahu nak kata bagaimana. Sampai nak hilang dah suara Ustazah ni hari ni. Ada sesiapa yang ingat boleh berikan jawapan yang di bawah itu? Berzikir. Okey. Solat malam. Okey. Lagi? Selain berzikir, solat malam, baca Al-Quran. Saya tak nafikan lah ya. Berzikir dan solat malam itu merupakan amalan yang boleh kita lakukan. Tetapi perkara yang saya fokuskan, perkara yang saya tekankan, sebagaimana jawapan diberikan oleh Kak Som dan Kak Zah di situ, membaca dan menyemak Al-Quran, membaca Al-Quran sama dengan Kak Zah di sana, adalah amalan sunnah yang telah kita bincangkan sebagai amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menjelaskan kepada kita mereka yang berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan amalan fardu, dengan amalan sunnah, perkara-perkara ini, iaitu kedua-dua perkara ini akan menaikkan diri mereka sebagaimana slide saya tunjukkannya, fardu, sunnah, menaikkan diri mereka kepada satu keadaan yang mana bukan sahaja menaikkan darjatnya dari darjat keimanannya, tetapi
ia akan menaikkan keihsanan yang ada pada dirinya. Ya, keihsanan yang ada pada diri dia. Kita melakukan amalan fardu, kita juga melakukan amalan sunnah. Amalan fardu kita dan amalan sunnah kita, yes, ia akan menaikkan keimanan kita. Namun, dalam masa yang sama, keimanan itu tadi ia dinaikkan kepada darjat ihsan. Jelas ya? Sebab tadi pun kita bacakan satu paragraf itu menjelaskan kepada kita bagaimana diri seseorang apabila sudah naik kepada darjat ihsan. Ihsan ini maksudnya ialah kalau kita rujuk dalam perbincangan hadis kita, kalau siapalah yang ada kitabnya boleh rujuk. Siapa yang ikuti kuliah Ustazah di Pergas, hadis juga Ustazah dah jelaskan tentang maksud ihsan. Sebab kalau nak suruh ingat apa yang kita bincangkan dalam kitab ini, rasanya tak teringat lah. Sebab hadis ni dah lama dah tu kan kita bincangkan, iaitu pada hadis kita yang kedua. Yang kedua. Kita bincangkan tentang ihsan. Bila malaikat Jibril dia datang tanya kepada Nabi tentang darjat ihsan. Ya, Nabi kata apa kepada dia? An ta'budallaha ka'annaka yarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika sekiranya engkau tak mampu untuk meletakkan dirimu yang seolah-olah dapat melihat Allah itu, maka letakkanlah diri kamu seolah-olah bahawa fa innahu yaraka. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat engkau. Begitu keadaannya. Ini ihsan namanya. Maka mereka yang berada pada keadaan yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah bukan sahaja melaksanakan amalan-amalan yang fardu. Bukan sahaja mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunat. Bahkannya, kalau masih ingat lagi perbincangan kita, melaksanakan amalan yang fardu, melaksanakan amalan yang sunnah, bererti kita juga berusaha meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, itu perkara yang haram. Bahkan meninggalkan perkara yang makruh. Maka mereka ini, orang yang melaksanakan semua itu, meninggalkan perkara-perkara semua itu, dia akan naik pada satu tingkatan keimanan yang lebih sedikit, bukan lebih sedikit, lebih banyak lebih banyak. Lalu meningkat lagi keadaannya pada darjat ihsan yang mana akan meletakkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kan kita baca, dia menjadikan dirinya cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, rasa takut kepada Allah, segan kepada Allah, bahkan dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia rasa tenang kepada Allah Subhanahu wa taala serta sentiasa rindu kepada Allah. Kerana perbuatan-perbuatannya yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Memang keadaan kita begitu muslimah. Kita ni, ya muslimah, bila kita jadi seorang muslimah yang berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah itu tadi. Kita jaga solat 5 waktu kita. Kita jaga amalan-amalan sunat kita. Contoh sunat qabliyah, ba'diyah kita lah kata. Kita jaga solat sunat malam kita contohnya. Kita jaga amalan pembacaan Al-Quran kita. Kita juga jaga amalan zikir kita. Puasa kita, kan? Mungkin ada antara kita yang berpuasa sunat. Ya, setiap minggu, selain daripada bulan Ramadan lah ya, dia puasa sunat. Isnin Khamis. Maknanya semua amalan-amalan itu dia lakukan bagi mendekatkan dirinya kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala dia lakukan semua itu. Sehingga amalan-amalan tersebut menyebabkan dirinya rasa rindu kepada Allah. Bukan itu saja, tapi takut kepada Allah. Sentiasa mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan, dalam keadaan kita yang senantiasa melaksanakan semua amalan-amalan itu tadi. Kemudian
saya nak apply pada diri kita sebagai seorang muslimah. Kita datang haid, kita uzurlah dalam sebulan itu. Apa rasanya? Muslimah yang dah biasa, dia tu solat, baca Al-Quran, solat sunat di waktu malam harinya, qiyamul lail, qabliyah ba'diyah, dia akan rasa rindu untuk melaksanakan amalan itu. Walaupun kita kata, Allah, Ustazah 7 hari je Ustazah kita ni. 7 hari je kita ni Ustazah. Rindu patut Alhamdulillah lah kita cuti tak puasa. Macam kita kan tak puasa bagusnya bestnya kita ni relax kita. Tak payahlah kita sibuk-sibuk nak kejar-kejar bangun sahur. Tak payah sibuk-sibuk kita nak kejar-kejar kan nak buka puasa ke apa kan. Kalau yang tinggal seorang lah macam saya ni. Seorang tu kan tak payah sibuk-sibuk kita ni. Tak payah nak pening kepala. Alhamdulillah Ustazah kita cuti rehat kita ni. Betul. Rehat itu perkara yang seharusnya menjadi nikmat yang Allah berikan kepada kaum wanita yang kita syukuri. Tetapi di samping itu saya kata, seorang muslimah yang dia benar-benar menjadikan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Bila dia cuti, dia rasa jiwanya kosong. Kerinduannya membuat-buat untuk dia dapat solat kembali, baca Al-Quran kembali, dekatkan dirinya kepada Allah kembali. Walaupun kita tidak menafikan dalam keadaan kita, dalam keadaan kita berada pada situasi keuzuran itu tadilah, kita masih lagi mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohlah kalau kita nak apply pada bulan ini, bulan Ramadan, wanita yang dalam keadaan yang uzur, dia boleh lagi mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan yang soleh. Contoh, saya kata, mengikuti pengajian-pengajian ilmu. Mengikuti pengajian-pengajian ilmu. Kemudian, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Masakkan untuk orang yang berbuka puasa. Ini adalah amalan-amalan yang kita kata amalan-amalan soleh yang kita lakukan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi maksud saya tadi ialah amalan-amalan yang kita dah biasa kita buat. Yang dia melekat dalam diri kita. Yang kita tak boleh buat ketika kita dalam keadaan haid. Solat kita tak boleh buat. Betul tak? Kita tak boleh laksanakan dalam keadaan kita uzur. Bahkan kalau buat berdosa tu, bukan satu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ialah perkara yang melanggar perintah Allah. Jadi, orang yang begini, kebiasaannya, rasanya berbeza. Bila dia dah bersih, maksudnya bila dah bersih daripada haidnya, bila dia solat, ya Allah, rasanya nikmat. Dia tak rasa, Allah dah kena solat lagi lah. Bukan rasanya gitu, bukan. Allah, hari ni dah habis lah, dah nak kena mandi wajib, dah kena solat lagi. Malasnya aku, bercintanya. Bukan gitu muslimah. Muslimah yang betul-betul dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila dia dah bersih, kan? Maksudnya dah bersih ni ialah dah putus. Banyak cakap putus haid nanti menopause pula. Dah maknanya dah terhenti. Haidnya yang menyebabkan dia perlu mandi wajib, solat kembali. Itu situasi yang benar-benar dinanti-nantikan olehnya. Bila keadaannya, saya tak tahulah kalau orang lain bagaimana. Jika saya rasa begini. Saya kalau lepas tu kan, kita bila dah dapat sujud tu, subhanallah. Nikmatnya lain macam. Bila dahi kita, saya guna bila dahi mencecah sejadah. Bila dahi tu dia mencecah sejadah tu, rasanya Allah nikmat. Kita dapat solat, dahi kita dapat sujud tu. Beribadah kepada Allah. Ia perkara yang begitu nikmat. Keadaannya sedemikian. Berbeza dengan muslimah yang mungkin dia tak berapa menjadikan solat itu sebagai amalan yang betul-betul dia jaga, kan. Sebab tu saya tak hairanlah ada muslimah yang mana walaupun dia haidnya dah terhenti, tapi dia memang sengaja
menunda-nundakan untuk mandi wajib. Kan? Memang sengaja malas, tak apalah nanti esok. Jangan gitu ya muslimah. Bahaya tu. Bahaya. Maaf saya kata dosa tu. Sebab kita dalam keadaan yang sudah boleh melaksanakan amalan yang wajib, iaitu solat ni. Tapi kita sengaja tak nak mandi wajib kerana kita sengaja tak nak solat tu, dosa. Hati-hati kita ni. Untuk kita jadikan alasan, alah tak apalah, kan belum mandi lagi. Jangan ada kita macam tu, masalah kita ni. Mengambil kesempatan di atas peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi hati-hati. Jangan kita drag. Ya. Mungkin ada orang memang sengaja. Dia dah memang habis dah haidnya pada hari yang ke-7. Tapi sengaja, lagi-lagi bulan Ramadan ni, sengaja lanjutkan lagi 7 hari. Mungkin ada orang begitu keadaannya. Tak apalah, malas nak mandi. Mungkin saya kata minta maaf ya, minta maaf. Kalau apa contoh saya berikan ni kasar, takut ada orang marah. Ustazah tu kasar betul cakap orang tak mandi ya. Tak mandi wajib. Macam lah apa, dia judge orang Tak, saya bukan judge orang. Sebab sekarang ni masalah. Asatizah ni sekarang masalah. Kita susah nak cakap tentang hukum hakam ni. Cakap hukum hakam ni orang kata kita judge lah ya. Menghukum orang itu ini dan sebagainya. Susah sekarang ni nak cakap. Tapi sebab tu saya kena minta maaf lah. Sebab nanti orang marah. Ya, sebab ada muslimah begitu keadaannya. Sengaja. Sengaja menyebabkan dia drag. Padahal dah seharusnya dia tu boleh mandi dah. Mandi wajib yang menyebabkan dia solat fardu 5 waktu. Tapi dia sengaja tak nak buat. Dia tak nak mandi tu. Sebab dia malas nak puasa, malas nak solat. Kan tak apalah. Drag nanti tunggulah. Bila dah bersedia. Tiba-tiba datanglah dia malaikat maut. Kan? Dia keluar lagu lagu Hijaz bila tak ada keluar lagu tak kan kita pun dah tak ada maknanya dah. Itu maksud saya sebenarnya. Kita dalam keadaan nak beramal soleh ni, kita jangan tunggu-tunggu muslimah. Jangan kita tunggu-tunggu esok, lusa, tulat ke apa kan. Nantilah dulu, ya nantilah belum bersedia ke apa. Sebab mati tak pernah tanya kita, engkau dah bersedia ke belum? Tak. Waktu tu Allah nak ambil nyawa kita, Allah ambil nyawa kita. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ruang dan peluang untuk beramal ibadah kepada dia, mendekatkan diri kepada dia, ambil peluang dan ruang itu. Okey, ambil ruang dan peluang itu untuk kita melaksanakannya. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Maka pada perenggan yang berikutnya, maka bila sahaja hati telah dipenuhi oleh keagungan Allah Ta'ala, maka itu akan menghapus segala sesuatu selainnya dari dalam hati dan tidak akan tersisa lagi bagi seorang hamba sesuatu pun dari diri dan hawa nafsunya dan tidak ada kemahuan kecuali untuk kemahuan Tuhannya. Maka ketika itu seorang hamba tidak berkata apa pun kecuali mengandung zikir kepadanya dan tidak bergerak kecuali dengan perintahnya. Lalu dia berbicara dengan nama Allah. Jika dia mendengar dengan nama Allah. Dan jika dia melihat dengan nama Allah. Dan jika dia bekerja dengan nama Allah. Maksudnya begini muslimah. Tadi kita bincangkan. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam hadis itu tadi. Orang yang mana bila Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada dia atas kita sebut ganjaran yang Allah berikan kepada dia kerana dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan yang fardu dan juga amalan yang sunnat. Ya, 2 amalan ini. Bahkan dia meninggalkan perkara yang makruh. Dia meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, iaitu perkara yang haram. Semua dia lakukan itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dia dan pada waktu itu jiwanya sudah penuh dengan kecintaan kepada Allah juga. Orang yang begini setiap tindak tanduknya kita kata bahawa tindak tanduk yang mana memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tindak tanduk yang memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis ini Allah kata apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku adalah pendengarannya yang mana dia mendengar dengannya. Aku adalah matanya yang mana dia memandang dengannya. Aku adalah tangannya yang mana dia melakukan apa-apa dengannya. Aku adalah kedua kakinya yang mana dia melangkah dengannya. Dia berjalan dengannya.
Semua itu didapati ataupun didapatkan oleh orang yang mana Allah cinta kepada dia. Dengan kata lain, saya nak rumuskan perenggan yang baru kita baca itu tadi dengan kata kecintaannya kepada Allah akan mengingatkan seseorang hamba kepada Allah, dan dia akan menggunakan setiap nikmat Allah dengan sebaik-baiknya kerana Allah. Mata kita, pendengaran kita, tangan kita ini ya muslimah, setiap sesuatu yang ada pada anggota tubuh badan kita ini, ia adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mana dia cinta kepada Allah, dia akan gunakan setiap sesuatu yang ada pada diri dia kerana Allah, dan dia akan ingat Allah. Bila dia nak melihat sesuatu, dia akan ingat, ini adakah sesuatu yang Allah izinkan untuk saya lihat ataupun tidak. Sebab itu Allah kata apa? Kuntu basarahu allazi yubsiru bihi. Aku adalah pandangannya apabila dia nak melihat dengannya. Maksudnya, tadi kan kita pun terangkan dalam hadis ini, Allah bimbing, Allah guide dia, Allah lindung dia, Allah bantu dia daripada sudut apa yang dia nak lakukan. Sebab apa? Orang ini, bila dia nak lakukan sesuatu, dia akan fikirkan terlebih dahulu, adakah apa yang saya nak lihat, apa yang saya nak dengar, apa yang saya nak pegang, apa yang saya nak ambil, kaki yang saya nak buat untuk melangkah ini, adakah semua itu perkara-perkara yang Allah redha ataupun tidak. Lidah kita yang kita nak cakap sesuatu ni, adakah ia perkara yang Allah redha ataupun tidak. Ini maksudnya. Kita nak dengar sesuatu, adakah itu kita akan fikir dahulu. Sebab orang yang mencintai Allah, dia akan fikir terlebih dahulu, saya nak dengar ni, benda ni perkara yang haram ataupun tidak untuk saya dengar. Contoh, kita duduk ke satu tempat, tiba-tiba tempat ini, oh Allahu Akbar, ada banyak makcik bawang. Contoh ya, maaf ya, contoh tu kalau kasar sekali lagi. Ada ramai makcik bawang yang duduk, ngumpat. Dia cerita pasal A, yang si dek ni pula cerita pasal si C, yang si dek ni pula cerita pasal si D. Kita duduk kan, CD bukan CD okay. CD, CD. Dia cerita pasal orang tu orang ni, kita duduk kat tempat itu. Kita boleh fikir, ni saya duduk kat tempat ini, perkara-perkara yang saya dengar, adakah ia perkara-perkara yang baik di sisi Allah ataupun tidak. Kita tahu mereka semua itu yang cakap tentang A, B, C, D, mereka cakap tentang keburukan-keburukan orang-orang ini, kita turut dengar. Kita apa yang perlu kita lakukan? Kita nak turut dengar, buka telinga besar-besar dengar, kita pun duk kepo-kepo. Oh ya. Macam tu keadaannya. Bagaimana kita ni? Ataupun kita rasa, aku duduk dengan orang-orang macam ini kan, diorang ni cakap pasal orang lain lah. Kita rasa tak enak ke makin enak? Rasa tak enak ke rasa makin enak tu? Oh bestnya, biasa cakap tentang orang ni best. Betul. Cakap tentang orang ni je seronok. Kita lupa tentang semua benda. Sebab seronok sangat cerita tentang orang ni. Kan? Cerita tentang tepi kain orang ni, seronok. Memang seronok. Cerita tentang keburukan orang, memang seronok. Kita rasa macam mana waktu tu? Kita rasa sedap ke tak sedap? Saya nak kata gini muslimah, orang yang mana dia betul-betul cinta kepada Allah, kita dah discuss tadi, orang yang betul-betul cinta kepada Allah, dia rasa takut kepada Allah, dia rasa segan kepada Allah, dia rasa betul-betul ini ada yang tak kena dengan apa yang dia dengar. Dia akan tinggalkan majlis itu dengan cara baik lah ya. Kita pun tak kata, korang ni mulut bawang aku ni orang-orang soleh lah, tak duduk dengan orang bawang macam korang. Kita tak kata gitu muslimah ya, baik-baik juga. Kita nak elakkan satu benda, mulut kita pula ni masalah. Kita pun jadi bawang ranger sekali sama-sama dengan mereka. So kita nak keluarkan diri kita daripada majlis itu dengan cara yang baik. Minta maaf lah aku ada kerja sikit lah nak buat kat sana.
Kita guna perkataan itulah. Ayat yang baik. Ayat yang baik. Sebelum kita beredar. Sebab kita tahu apa yang kita dengar adalah perkara-perkara yang tidak menyenangkan pendengaran kita. Yang paling penting, apa yang kita dengar itu tadi, ia adalah perkara-perkara yang Allah murka. Mungkin apa yang kita dengar itu berbentuk fitnah, mengumpat, mencaci, menghina. Yang kita tahu semua perkara ini adalah perkara yang Allah murka, yang Allah tak redha. Orang yang dia sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang sunnah. Sebab tu daripada tadi saya highlightkan, orang yang kedua-dua ini, mereka juga tinggalkan perkara yang Allah haramkan. Contohnya, hal-hal yang fitnah, mengumpat, mencaci, memaki itu tadi kan, dia akan tinggalkan. Sebab itu Allah cinta kepada orang yang begini. Kerana usahanya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah larang itu juga. Dan senang dengan kata lain kita kata, orang yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala membantunya dalam setiap urusan hidupnya. Nampak ya? Bila kita dah sentiasa buat perkara-perkara yang baik dalam hidup kita, bila kita dah sentiasa mendekatkan diri kita dengan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah, kita tinggalkan hal-hal yang haram, bahkan perkara makruh pun kita tidak mahu lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita dalam setiap urusan kita, lebih-lebih lagi dalam urusan akhirat kita. Kerana mendengar perkara yang tidak baik itu adalah tentang urusan akhirat kita muslimah. Di samping urusan dunia kita. Maksud saya urusan dunia ni lah, kita kalau dengar perkara-perkara yang tak baik ini, kan mungkin kita dengar dulu. Bila kita dengar dulu, kita akan bercakap. Mungkin kita akan top up lah, letak MSG ke apa kan, letak perisa apa-apa, kita akan top up. Lepas tu, dia akan jadi sesuatu penyakit dalam hati kita. Ini hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Tetapi, apa yang kita dengar itu tadi, kemudian kita top up dengan mulut kita kan. Kita add-ons lah. Bukan makanan, order makanannya boleh add-ons. Okay? Berbual-bual benda-benda macam ini pun dia add-ons juga muslimah. Kita add-ons lah dengan benda-benda yang lebih untuk menyedapkan lagi kan. Masuk dalam hati kita. Semua itu kalau kita tak bertaubat kepada Allah, kita akan bawa dia ke akhirat kelak. Kita akan diminta oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Dunia dan akhirat. Tapi orang yang Allah cinta, kerana dia mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah bantu urusannya. Bagaimana Allah bantu? Bila kita sedar tadi kan, kita dengar perkara yang tak baik, kita keluarkan diri kita daripada tempat itu, kerana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala tak suka dengan apa yang kita dengar. Itu maknanya Allah bantu kita keluarkan diri kita keluar daripada tempat itu. Begitu keadaannya. Sama juga kaki kita, mata kita yang kita melihat, tangan kita, kan? Tangan kita. Kalau kita tahu kita ni nak message kan perkara-perkara yang boleh mendatangkan pergaduhan yang lebih besar, terbaik kita tarik tangan kita ni. Maksudnya tarik tu, kita tahan tangan kita. Walaupun gitu, ini kalau aku cakap sedap, engkau memang besar kurang ajar. Kita kalau boleh nak type kan. Kalau engkau sebab tu orang kata kita. Asalnya orang kata kita. Memang tak salah pun kalau kita pun nak type engkau kau punya ayat ni memang besar kurang ajar. Kita pun nak cakap gitu kan. Tapi kita delete. Kenapa kita delete? Sebab kita tahu. Kalau kita cakap, dia akan lebih buat pergaduhan yang besar. Kita tahan tangan kita ni. Ya, dengan jari jemari kita tadi kita delete dia. Kita fikir tentang Allah di sini. Kenapa? Sebab kita tahu Allah tak suka orang yang mulutnya jahat. Walaupun kita kata bukan mulut saya bercakap, Zazah, tangan saya yang type. Yes. Tangan kita merealisasikan apa yang kita nak cakap. Itu konteks kita pada zaman ini. So kita tahu, ni kalau kita cakap, dia akan menimbulkan pergaduhan, memutuskan tali persaudaraan contohnya.
memutuskan tali persahabatan, lebih baik kita diam. Diam, ya, dengan menarik jari jemari ini daripada menaip sesuatu, komen sesuatu, forward sesuatu, bukan bermakna kita kalah muslimah. Tapi itu sebenarnya adalah kemenangan yang besar. Kerana kita tahu kita nak jadi insan yang Allah cinta, maka kita tahan diri kita ni buat perkara-perkara yang Allah larang. Ini maknanya Allah bantu hambanya agar tak terjebak kepada perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia melangkah ke dalam neraka Allah. Jelas? Saya kira perbincangannya jelas. Okey? Sebab itu kita lihat begini. Dalam perbincangan yang berikutnya ya, setelah itu di perenggan yang terakhir sekali di muka surat kita yang ke-365, di situ dikata dari sini maka sebahagian ulama salaf seperti Sulaiman At-Taimi rahimahullah, dia berikan contoh kepada kita ya di sini dengan satu keadaan yang mana dikata bahawasanya seorang wali Allah, ya, Sulaiman At-Taimi di sini rahimahullah, dia berpandangan bahawa seorang wali Allah tidak boleh melakukan maksiat kepada Allah. Semakna dengan ini adalah perkataan Ali radhiyallahu an, kami berpandangan bahawa syaitan yang merupakan qarin Umar radhiyallahu an benar-benar segan untuk menyuruh beliau melakukan dosa. Sebab apa? Wali Allah itu tadi, ya, yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan amalan fardu, amalan sunnah, meninggalkan perkara yang makruh, meninggalkan perkara yang haram. Mereka adalah orang yang benar-benar menjaga diri mereka daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bahkan tak mudah untuk mereka termakan dengan hasutan ataupun godaan syaitan. Lantaran bentuk pendekatan diri mereka kepada Allah yang telah mereka usahakan tersebut. Dan kalau kita lihat kepada muka surat yang berikutnya, dan telah kami isyaratkan sebelumnya bahawa ini adalah di antara rahsia tauhid yang khusus. Cara itu, ya, cara yang kita kata mendekatkan diri kepada Allah, disebutkan sebagai rahsia tauhid. Tauhid ni maksudnya ialah keimanan kita kepada Allah yang Maha Esa. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa, satu. Ya, tidak ada yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang begini, ia adalah satu keadaan yang mana kita merealisasikan tauhid kita kepada Allah bila kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal dengan perbuatan-perbuatan yang wajib, yang sunnah, meninggalkan perkara makruh dan juga haram. Ia adalah perbuatan yang mana kita merealisasikan tauhid kita kepada Allah. Sebab itu dalam kitab ini menjelaskan kepada kita bahawa, ya, orang yang begini, yang melaksanakan semua perkara-perkara itu tadi, mereka merealisasikan tauhidullah, iaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, adalah yang mana bukan sahaja dia tidak menuhankan selainnya, tetapi dia melaksanakan tidak menuhankan selain Allah itu dengan rasa cinta, dengan rasa pengharapan, dengan rasa ketakutannya kepada Allah. Ketakutan kepada Allah ni maksudnya ialah dia takut dengan setiap azab yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk ditimpakan kepada pelaku maksiat. Itu maksud takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan neraka. Dia takut kepada Allah kerana kalau dia buat perkara-perkara maksiat, perkara dosa, Allah akan campakkan dia ke dalam neraka sebab dia takut kepada Allah. Ini maksudnya takut. Ya, kemudian semua itu akan menyebabkan dia menjadi seorang muslimah yang benar-benar taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Yang benar-benar dia menjunjung ketaatan kepada Allah di atas kepalanya. Kerana kita lihat berapa ramai orang yang menginjak-injak ketaatan kepada Allah. Tidak melaksanakan salat, tidak berpuasa, pilih-pilih amalan yang dia nak lakukan, bermakna menginjak ketaatan
Ya, memijak-mijak ketaatan. Tetapi seorang yang benar-benar dia nak merealisasikan rasa tauhidnya kepada Allah, dia akan junjung ketaatan di atas kepalanya. Kerana apa? Dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang menciptakannya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. La ilaha illallah. Dia realisasikan semua itu dengan penuh rasa cinta, pengharapan, ketakutan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ya di sini muslimah kita lihat. Dijelaskan kepada kita dalam kitab kita di sini tentang asal muasal dosa dan sebab-sebabnya. Kalau kita tidak ada semua ini, maknanya kita tidak ada pengharapan kepada Allah. Pengharapan yang maksud tawakal ya. Kita letak tawakal kita kepada Allah. Kita ni tak ada rasa cinta kepada Allah. Kita tak takut kepada Allah. Kita tak taat kepada Allah. Kita akan buat perkara-perkara dosa. Yang mana puncanya, dia katakan, dosa-dosa muncul dari kecintaan kepada apa-apa yang dibenci oleh Allah. Dosa-dosa itu muncul kerana kita cinta kepada perkara yang dibenci Allah. Kenapa kita buat perkara-perkara yang Allah larang? Allah benci tahu perkara tu. Kita ambil contoh mudah tadi, Allah benci perbuatan mengumpat orang lain. Allah benci. Tapi kenapa kita buat? Sebab kita cinta perbuatan itu. Kita suka perbuatan itu. Kita rasa best. Kita rasa seronok cakap tentang orang lain. Sebab itu kita buat. Ini kata dosa-dosa tu muncul kerana kita cinta kepada perkara yang dibenci oleh Allah. Allah benci perbuatan mengumpat orang lain, tapi kita suka perkara itu. Sebab itu kita buat dosa. Atau kita membenci perkara yang dicintai Allah. Atau kita membenci perkara yang dicintai oleh Allah. Dia sebaliknya. Sebaliknya. Kenapa kita tak berbakti kepada kedua ibu bapa kita? Ini contoh ya, contoh. Jangan kecil hati pula bila saya gunakan perkataan ini. Kenapa kita tidak berbakti kepada kedua ibu bapa kita? Contohnya. Sedangkan ia adalah perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Kita tak buat sebab kita benci perbuatan tu, leceh, tak suka. Malas aku nak layan orang tua ni. Banyak kerenah. Macam tu kan? Banyak kerenah. Nak itu, nak ini, nak kena layan dia punya berbual. Berbual dalam merepek-merepek. Entah apa, entah benda dia berbual. Asyik ulang-ulang benda sama. Kan tak kuasa aku nak dengar orang tua ni punya berbibilah. Macam itu. Kita benci. Sedangkan kalau kita prihatin, kita duduk, kita dengar apa yang ibu ayah kita sampaikan. Dia cakap banyak kali, tak kisahlah cakap apa pun. Dah ulang dah, Allah beribu kali dah cerita tu. Dulu mak kat kampung, dah cerita banyak kali dah. Kita dah hafal dah skrip dia. Sampai kita tahu dah nak cakap apa dah. Dengar je lah. Dengar je lah. Sebab kita tahu apa? Ia adalah perbuatan, itu menyantuni, saya kata menyantuni ibu bapa, ia adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar saja kita dengar, tak apa dengar ya. Walaupun mak dah cerita banyak kali dah. Mungkinlah kita kata kalau kita boring kita, hari tu mak dah cerita, aku dah cerita kat kau Kurang-kurang mak kita cakap gitu kan. Ingatkan dia balik, hari tu lah mak dah cerita lah kat kakak. Aku dah cerita kat kau, aku lupa Mak kita diam. Mak kita tak kecil hati pun. Tapi kalau kita kata, dah sudah lah, cerita banyak kali lah benda sama, kita marah bingit lah dengar benda sama. Apa rasanya? Tapi kenapa kita buat begitu? Sebab kita benci. Benci apa? Benci perkara yang dicintai oleh Allah. Apa yang Allah cinta? Allah cinta seseorang yang mana dia berbakti kepada kedua ibu bapanya. Maka begitulah keadaan dosa berlaku. Pertama, bila kita cinta perkara yang Allah benci. Kedua, bila kita benci perkara yang Allah cinta. Ia menjadi penyebab yang memudahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Sebab tu dia kata di sini,
Ya, dan hal itu muncul dari sikap mendahulukan hawa nafsu kita daripada kecintaan dan takut kepada Allah. Sebab tadi sebelum itu kita bincangkan tentang rasa takut kita kepada Allah, takut tentang azab Allah, takut tentang api neraka Allah, ya begitu. Kemudian dan hal itu mencederai kesempurnaan tauhid yang wajib, sehingga hal itu menyebabkan seorang hamba lalai terhadap sebahagian kewajipan-kewajipan atau melanggar sebahagian-sebahagian apa yang dilarang. Sedangkan orang yang hatinya telah dipenuhi secara benar dengan tauhidullah, maka tidak akan tersisa maka tidak akan tersisa keinginan baginya kecuali kerana Allah dan pada apa-apa yang membuatnya redha. Sebab itu beza muslimah. Orang yang cinta kepada Allah dan orang yang tidak cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, banyak kali saya ingatkan tadi, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan yang fardu, amalan yang sunat, tinggalkan perkara makruh, tinggalkan perkara yang Allah haramkan. Usahanya begitu. Sehingga dia tak ada tersisa pun perasaannya untuk ikut keinginan-keinginan hawa nafsu yang begitu menyeronokkan dia. Tidak ada tersisa begitu. Kerana keadaannya yang cinta kepada Allah. Yang dilakukan semua itu, sebab bila kita muslimah, kita buat amalan-amalan yang wajib, yang sunat ni semua, dia adalah bentuk kita merealisasikan tauhid kita. Sebab beriman kepada Allah bukan hanya semata-mata, ya saya beriman kepada Allah, saya ucapkan la ilaha illallah, ya saya seorang muslimah, bukan itu. Tetapi beriman kepada Allah ialah dengan kita merealisasikan keimanan kita dengan solat kita, puasa kita, bayar zakat, sedekah, taat kepada kedua ibu bapa kita, jadi jiran yang baik, jadi sahabat yang baik, begitu keadaannya. Itu maknanya kita merealisasikan keimanan kita kepada Allah. Sebab itu dimasukkan kepada topik tadi, tauhidullah, tauhid kepada Allah. Jadi orang yang cinta kepada Allah, dia melaksanakan semua itu, dia dah tak kisah dah tentang hal-hal yang berkaitan hawa nafsu yang jahat yang memaksa dia untuk buat sekalipun. Tak kisahlah dah sudahlah benda-benda macam ini walaupun dah lama rasa gatal lah mulut lidah ni nak cakap tentang orang macam tu kan. Tapi dia tak ada. Dia tak gatal-gatal lah, gatal-gatal hilang dah. Hilang dah semua benda-benda macam ini. Letak tepi, dah sudah. Sebab dia mencari keredaan Allah. Kerana apa yang dia hendak itu dia nak buat ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sahaja. Sebab itu di sini, orang yang begini ada ganjarannya yang berikut Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Kalau tadi saya kata, Allah bantu dia daripada sudut tindakan kehidupannya, tingkah laku dia, bukan? Apa yang dia nak dengar, apa yang dia nak pandang, apa yang dia nak sebutkan, apa yang dia nak ambil dengan tangannya, apa yang dia lakukan dengan tangannya, apa yang nak dia gunakan kedua kakinya ini nak langkah ke mana. Allah bantu dia, Allah guide dia, Allah bimbing dia. Namun jangan lupa, orang-orang yang begini, yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Sebagai hadis, sebagai lafaz yang terakhir untuk hadis kita yang ke-38, murka dan redha Allah di sini. Allah kata, orang yang Allah cinta, bukan sahaja aku bantu dia, aku pandu pendengarannya, matanya, kedua tangannya dan dua kakinya. Tetapi Allah ingatkan kepada kita tentang kedudukan yang istimewa Allah berikan kepada orang ini. Wa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adhani la'u'idhannah. Jika dia meminta kepada aku, pasti akan aku perkenankan permintaannya. Dan jika dia meminta perlindungannya kepada aku, pasti akan aku melindunginya. Ini bentuk keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada insan yang Allah cinta. Senang kata kita ni muslimah, kalau kita nak doa kita Allah angkat, Allah kabulkan. Mungkin betul lah kita kata, bukan ke Ustazah pernah cakap kita ni kalau nak Allah kabulkan doa kita, kita bangunlah malam, solat malam, lepas tu kita doalah pada Allah. Bukan ke tu waktu yang mana Allah kata Allah dengar semua doa-doa hamba, Allah berikan apa yang dia minta. Bukan ke Ustazah pernah baca hadis tu? Betul lah saya pernah baca hadis tu, saya pun tak nafikan. Betul. Tapi kena ingat, antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa kita,
mengangkat doa kita ialah apabila kita menjadi seorang hamba yang benar-benar memohon istighfar kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Kalau kita asyik buat dosa, padahal Allah benci perbuatan dosa, Allah murka perbuatan dosa. Kan Allah kata kepada kita dalam Al-Quran, Nabi SAW banyak kali ingatkan kepada kita, kalau siapa yang ikuti kuliah saya di Masjid Kampung Siglap, kuliah Ad-Dawah, kita bincangkan banyak kali tentang dosa dan maksiat, apa yang akan Allah balas. Allah akan benarkan janjinya. Kau buat gini, aku akan bagi kau gini. Kau berzina, aku akan masukkan kau dalam neraka dengan dosa, dengan azab-azab yang sedemikian. Allah akan berikan semua itu. Tapi kalau dalam keadaan kita ni tak bertaubat kepada Allah, kemudian tiba-tiba senang nak minta kepada Allah, ni macam mana kita ni? Betul tak? Maka sebab tu menjadi muhasabahlah pada diri kita. Tidak hairan. Kenapa? Orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah berikan apa yang dia minta. Kerana usahanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan beri kepada dia. Iaitu kalau kita lihat kepada penjelasan yang ada di sini, apa kata Allah? Apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali? Yakni orang yang dicintai dan didekatkan kepada Allah ini, di sisi Allah dia memiliki kedudukan yang istimewa yang menyebabkan bahawa apabila dia meminta sesuatu kepada Allah, nescaya Allah akan memberikannya. Bila dia berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia minta dalam doa-doanya. Dan kita lihat di sini, dan apabila dia memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu, nescaya Allah akan melindungi darinya. Kemudian jika dia berdoa kepada Allah, dia akan mengabulkannya. Allah akan mengabulkannya sehingga dia menjadi seorang yang mustajab doanya. Orang yang mana bila dia ucapkan sesuatu, akan menjadi betul lah apa yang dia ucapkan. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada dia. Kerana apa? Kedudukannya yang terhormat di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan banyak di kalangan dari as-salafus salih yang dikenal sebagai orang yang doanya mustajab. Di kalangan salafus salih ini, di kalangan orang yang Allah Subhanahu wa taala banyak angkat doanya. Iaitu orang-orang yang terdahululah ya, di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, tabi'in, yang mana kita panggil mereka ni di kalangan salafus salih. Orang-orang yang begini, banyak doanya Allah kabulkan. Contoh diberikan kepada kita, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini di kalangan sahabat Nabi. Adalah salah seorang di antara yang doanya mustajab. Di mana seorang lelaki pernah mendustakannya. Maknanya berkata bohong tentang diri dia. Yang dia tak buat, tetapi orang tu kata, oh Sa'ad buat benda-benda macam ini. Oh Sa'ad itu, Sa'ad ini. Dia tak buat benda tu. Tetapi ada orang kata tentang diri dia, mengata tentang dirinya. Sebab tu ya muslimah saya nak kata tadi, kita jangan sedap-sedap mulut kita ni cakap tentang hal orang lain. Sedap-sedap kita ni cakap pasal oh dia tu gini, dia gini. Kau tahu. Dia punya kau tahu tu berpanjang-panjang, berepisod-episod kau tahu. Sebab kita cakap tentang seseorang, satu dah jadi fitnah. Ya, kita fitnah dia, kita rendahkan dia. Satu, kita zalimi dia. Orang yang dizalimi oleh kita, doanya makbul. Ya, jangan main-main ni. Doanya makbul. Kalau dia dengar, oh kau cakap aku pasal gini ya, aku tak buat pun. Dia rasa dirinya dizalimi, dia doa kepada Allah tentang diri kita. Hati-hati. Lihat di sini. Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia pernah didustakan oleh seorang lelaki. Maknanya orang lelaki ni cakap perkara yang dia tak buat lah. Jadi, Sa'ad bin Abi Waqqas ni pun berdoa, Ya Allah, jika dia bohong, maka butakanlah matanya. Panjangkan umurnya dan jerumuskanlah dia ke dalam fitnah. Ini doa. Kita kata, kenapa dia minta panjangkan usia dia padahal dah buat. Kenapa tak doa biar dia mati lagi baik lah. gitu kan. Doa macam itu kan. Tapi kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas dia doa supaya panjangkan usia dia? Orang kalau dah buta ni mata dia, kemudian panjang usianya, dia akan menyusahkan orang lain.
Dan dia rasa dia menyusahkan orang lain. Begitu keadaannya. Dia rasa dia menyusahkan orang lain sedangkan dulu dia tak buta. Kan? Tapi bila dia terus buta, dia akan rasa dia perlukan bantuan orang lain, nak ambil ni susah, nak ambil susah. Dia akan terasa terseksa dengan hidup dia. Dan saat kata apa tadi? Dirumuskan dia ke dalam fitnah. Maka orang itu benar-benar tertimpa oleh semua doa Sa'ad tersebut di mana dia suka mengganggu anak-anak perempuan di jalan-jalan. Ni fitnah. Dia ganggu, dia duduk-duduk dengan keadaan dia mata buta kan, dia ganggu budak-budak yang jalan ni. Macam tu keadaan dia. Fitnah yang terkena atas diri dia. Dan apa dia kata? Aku adalah orang tua bangka yang terjerumus dalam fitnah. Aku terkena doa Sa'ad. Dia kata begitu, aku terkena doa Sa'ad. Dan orang seperti ini sangatlah ramai sehingga akan panjang jika disebutkan satu persatu. Jadi, kesimpulannya begini Muslimah. Ya. Kita memang susah untuk sampai kepada satu tahap yang mana orang-orang ini, wali Allah ini, yang dia memohon, yang dia meminta kepada Allah, kemudian Allah berikan kepada dia. Bila dia minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan beri perlindungan kepadanya. Ini seperti mana contoh doa Sa'ad tu tadilah. Dia minta perlindungan kepada Allah tu sebenarnya, supaya Allah bersihkan nama dia tu. Begitu keadaannya. Kita kata, memang kita ni sukar untuk berada pada situasi yang sedemikian. Situasi yang mana kita kata susah saja kalau kita nak kata doa kita dikabulkan oleh Allah. Yes, betul susah. Tetapi hadis ini sebenarnya ingin menjadi motivasi kepada diri kita agar pertama berusaha menjadi seorang muslimah yang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan fardu. Buat perkara-perkara yang wajib. Solat jangan tinggal. Ini tiang agama kita Muslimah. Ya, kalaupun kita kata kita dah tutup aurat, kita dah berpuasa di bulan Ramadan ni, solat tak boleh tinggal. Ramai Muslimah pakai tudung, berpuasa tapi solatnya tinggal. Tak cantiklah kita ni ya. Kalau kita nak jadi Muslimah yang cantik luar dan dalam, jaga semua amal perbuatan kita. Amal soleh kita kepada Allah. Ni saya sebutkan dengan serendah-rendah hatinya ya Muslimah. Sebab saya tak nak menyakiti mana-mana perasaan. Ya, anggaplah ni nasihat untuk diri saya dan kita semua. Nasihat daripada seorang wanita kepada seorang wanita. Sayang kita ni. Kadang-kadang kita pakai tudung ni Muslimah. Tapi kita tak solat tu sayang. Ya, kita tinggalkan solat kita. Kita puasa, yes kita puasa. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Kita puasa tu. Tapi sayang kadang-kadang ni. Kita tak solat. Jangan begitulah ya. Yang wajib kita buat. Wajib ni kita kena buat. Jangan tinggalkan. Sebab ia tiang agama kita ni solat ni. Yang mengukuhkan diri kita, keimanan kita sebagai seorang Muslimah. Cara yang betul-betul untuk merealisasikan keagamaan kita, syariat dalam agama kita ini, solat kita. Sebab ia amalan yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala akan hisab kita. Allah akan hitung amalan kita yang pertama. Allah tak tanya puasa kita dulu ke apa ke kan, bagaimana kau dengan mak bapak kau, tak. Pertama Allah lihat solat kita bagaimana. Sebab tu kena jaga solat kita ni. Ni amalan fardu kita. Amalan fardu tu ada banyak lah. Berpuasa di bulan Ramadan ni amalan fardu kita, amalan yang wajib. Kan? Ada banyak amalan fardu kita yang lain. Jangan tinggalkan. Istiqamah. Laksanakan ia dengan baik. Dah cantik amalan fardu ini. Kita usaha tingkatkan amalan itu kepada amalan kita yang sunat. Sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ya Muslimah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat tarawih kita. Betul tak? Ya, dengan solat tarawih kita, solat witir, qiyamul lail, baca Al-Quran, ni semua
zikir kepada Allah. Ini semua amalan-amalan sunat kita yang untuk kita cantikkan, kita hiasi lagi, kita mantapkan lagi amalan wajib kita yang telah kita laksanakan itu tadi. Dalam masa yang sama ni muslimah, kita berusaha dekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan yang wajib. Kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan yang sunat. Dalam masa yang sama, kita tinggalkan perkara-perkara yang makruh. Tinggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Mengumpat, fitnah, kan, cakap tentang hal orang lain, lihat benda-benda yang tak baik, ni semua tinggalkan. Tinggalkan. Sibuk-sibuk tepi kain orang ni semua tinggalkan. Lidah kita ni, ya, kita tak nak puasa kita hanya lapar dan dahaga. Tak nak begitu saja. Lidah kita ni kena jaga. Dan kadang orang tu puasa memang puasa lah, tapi lidah, na'udzubillah kita kata. Lidah na'udzubillah. Masih lagi mengumpat tetap terus on. Dia tak ada off mode. Dia tak ada off mode. Dia tetap on. On. Saya kita ngumpat, yes we on. Macam tu lah. Tetap on. Tak boleh gitu kita ni. Jaga lidah kita. Sebab ia perkara yang Allah haram bila kita berbual perkara-perkara yang menyakitkan orang lain. Ya. Bila kita buat semua ini, yang tadi-tadi semualah yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kata apa dalam hadis ini? Sehingga aku mencintainya. Allah akan cinta seorang muslimah yang berusaha untuk buat semua perkara-perkara itu tadi. Bila Allah cinta kepada seorang muslimah yang berusaha ke arah yang sedemikian, di sinilah Allah akan berikan bantuan pada setiap urusan hidupnya. Untuk dunia dan akhiratnya. Allah akan bimbing, Allah akan bantu apa yang dia nak lihat, apa yang dia nak dengar, apa yang nak dia gunakan tangannya di ini bagaimana, apa yang nak dia langkah dengan kakinya itu apa, bagaimana yang dia nak langkah kakinya tu. Semuanya akan Allah bantu, Allah akan berikan bimbingan kepada dia. Dan Allah akan angkat keistimewaannya yang mana doa orang yang begini, Allah akan angkat doanya kerana Allah angkat kedudukannya yang begitu istimewa itu tadi. Allah kabulkan doanya, Allah berikan perlindungan kepada dirinya bila ada yang menyakiti, bila ada yang berusaha untuk merosakkan diri dia. InsyaAllah Allah akan lindungi dia. Begitu situasinya. Maka kita nak berusaha ke arah yang sedemikian semua itulah muslimah. Lebih-lebih lagi, ya, kalau kita dulunya kita bukan orang yang begitu. Sekarang ini di dalam bulan Ramadan ini, yang kita panggil Ramadan sebagai madrasah, sebagai sekolah yang mentarbiyah, iaitu yang melatih jiwa dan raga kita. Kerana kita adalah seorang yang berpuasa di bulan ini, yang kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah puasa kita itu tadi, yang wajib ini kan. Seharusnya ia menjadi satu bulan yang sentiasa, setiap harinya dalam masa 24 jam ini menjadikan kita orang yang nak dekat kepada Allah, yang nak dengar perkara-perkara yang baik, yang nak lihat perkara-perkara yang baik, yang nak buat perkara-perkara yang baik dan kakinya nak melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dia melatih diri kita. Ya, melatih diri kita. Sehingga bila kita nanti kelak bertemu dengan Syawal, mudah-mudahan bila Allah izinkan, jika Allah panjangkan usia kita, kita akan keluar daripada bulan Ramadan ini, daripada sekolah Ramadan ini sebagai seorang muslimah yang baru. Maksudnya muslimah yang mana identitinya, kepribadiannya adalah identiti dan kepribadian yang benar-benar cantik, luar dan dalam. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih semuanya di atas perhatiannya. Tak kira sama ada yang ikuti secara online, secara ikut secara fizikal, secara di YouTube ataupun di
di mana? Di Facebook kita, ya. Terima kasih saya ucapkan. Dan saya ingatkan kuliah kita pada hari ini adalah kuliah yang terakhir dan kita akan jumpa kembali. Ya, jangan lupa, jangan terus pergi tak kembali ya. Okey, mudah-mudahan kita akan pergi dan kita akan datang kembali ya di bulan Jun. InsyaAllah nanti pihak masjid akan ingatkan kembali lah ya bila kita akan bersiaran semula, iaitu setelah Hari Raya nantilah ya di bulan Jun. So kita akan cuti lama sebulan lebih jugalah ya. Di bulan Jun insya-Allah kita akan bertemu kembali dan kita akan menyambung perbincangan kitab kita Jami'ul Ulumul Al-Hikam, yang mana saya jadikan ia sebagai rujukan, sebagai satu motivasi diri kita, sebagai sabda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita di kalangan muslimat. Baik, saya rasa itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita di bulan Ramadan ini, menerima amal soleh kita dan mudah-mudahan juga kita sentiasa istiqamah dan terus-terusan kuat untuk menjadi muslimah yang mengejar redha Allah dengan beramal soleh sepanjang Ramadan ini. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.